Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a'u ilal huda wa dalalah ala al-khair ibtigha' wajillahi ta'ala wa qurbihi wa maradatihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa hdina ila siratim mustaqim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita kembali sekali lagi untuk kuliah duha kita yang kita bacakan berkenaan dengan kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insya-Allah kita akan teruskan dengan hadis yang ketiga daripada kitab tersebut. Dan sebelum itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman. Dan walaupun sekarang kita semua bekerja dari rumah sebahagiannya dan sebanyak lagi perkara-perkara yang kita tempuhi, dugaan-dugaan dan cabaran, moga kita tempuhnya dengan kesabaran dan ketabahan. Moga Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menambahkan pahala kita dan juga menaikkan darjat kita dan juga melindungi kita dan juga saudara kita dan keluarga-keluarga kita kesemuanya, insya-Allah. Dan dengan itu, di sini anak juga ingin mengumumkan, kita ingin membuat satu pengumuman bahawasanya untuk kuliah duha kita setiap minggu yang keempat menggunakan kitab Mukhtarul Hadits Syarif, hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah pun dijual, insya-Allah. Jadi barang siapa jemaah-jemaah yang di luar sana yang ingin mengikuti pengajian kitab hadis ini setiap minggu keempat setiap bulan ini, bolehlah membeli kitab ini dengan harga $12, insya-Allah, untuk senaskah kitab. Jadi dengan harga $12 ini, insya-Allah separuh daripada harga tersebut akan kita salurkan kepada Mosque Upgrading Project MUP Masjid Darul Ma'mur, insya-Allah. Jadi bukan hanya kita dapat dengan pembelian buku ini, bukan hanya kita dapat senaskah kitab hadis, tetapi kita juga dapat mengikuti pengajian ini dengan adanya kitab di hadapan kita, dapat kita rujuk hadis-hadis yang dibaca, dapat kita catat di dalam kitab ini nota-nota yang penting, yang bermanfaat dan berfaedah. Dalam masa yang sama, kita dapat beramal jariah dan dapat kita membantu masjid untuk menaik tarafkan perkhidmatan dan juga insya-Allah bagi Masjid Darul Ma'mur yang akan datang, insya-Allah, yang sedang kita melalui Mosque Upgrading Project. Moga-moga dengan sokongan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita dapat diberikan perkhidmatan yang baru dan juga masjid yang baru di masa yang akan datang, insya-Allah. Kita akan teruskan dengan bacaan hadis yang ketiga daripada kitab Mukhtarul Hadits Syarif ini, yang dikumpulkan oleh yang guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Wa bihi ilahi an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadithun hasan rawahu Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yang artinya, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah di mana jua kamu berada, dan susuilah kejahatan. Dan susuilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya ia akan memadamkannya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kita lihat hadis ini
saya rasa hadis ini juga bukannya hadis yang baru kita dengar. Bagi sesiapa yang pernah mengikuti pengajian kitab-kitab hadis yang lain, khususnya kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita boleh dapatkan membaca hadis ini pada hadis yang ke 18 tak silap saya, 18, 19 ataupun yang ke-18 dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi hadis ini juga hadis yang di mana ianya kita akan terangkan sedikit berkenaan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada dua sahabat di sini yang masyhur di kalangan para sahabat yang lain yang kita tahu, iaitu sahabat yang bernama Jundub bin Janadah atau yang digelar sebagai Abu Dzar. Saidina Abu Dzar, masyhur nama ini kan. Sahabat Saidina Abu Dzar yang daripada kaum Ghaffar, daripada kabilah Ghaffar. Jadi dia selalu diberikan nama Abu Dzar Al-Ghaffari, atau namanya adalah Jundub bin Janadah. Dan juga seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ini ma'ruf lah, sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma yang meriwayatkan hadis ini. Kita nak cerita sedikit berkenaan dengan Saidina Jundub bin Janadah, iaitu Saidina Abu Dzar Al-Ghaffari. Keislaman beliau yang masyhur, kisah keislaman beliau yang masyhur, yang di mana ketika bermulanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, maka terdengarlah Saidina Abu Dzar akan kisah seorang yang digelar Nabi akhir zaman, yang menyuruh orang ramai untuk beriman kepada Allah dan memasuki agama Islam. Maka dihantar saudaranya Anis. Maka Anis pun pergi, dan juga bila Anis kembali dan memberitahu kepada Saidina Abu Dzar akan khabar yang dibawanya dari kota Mekah, bila ditanya oleh Abu Dzar, dan maka Saidina Anis saudaranya mengatakan ada seorang lelaki yang bernama Muhammad yang menyebarkan agama Allah dan menyuruh agar semuanya beriman kepada Allah. Maka Saidina Abu Dzar pun sudah mula beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saudaranya mengatakan, tetapi orang ramai mengatakan Muhammad ini seorang yang pembohong, seorang ahli sihir, dan seorang yang gila, naudzubillah min zalik. Akan tetapi Saidina Abu Dzar telah bertekad untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasuki agama Islam. Maka Saidina Abu Dzar pun pergi ke kota Mekah untuk mencari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia dikhabarkan akan hasratnya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, orang yang berada di situ memukulnya dan kemudian ada satu ketika tu setelah dipukul, Sayyidina Abu Dzar jatuh pingsan. Kemudian bila beliau bangun, beliau sedar, beliau terus ke perigi Zamzam untuk mencuci darah yang mengalir di badannya dan meminum daripada air Zamzam tersebut. Maka dikisahkan bahawasanya Sayyidina Abu Dzar itu tinggal di kota Mekah selama 30 hari. Di kota Mekah selama 30 hari tanpa makanan dan minuman kecuali air Zamzam semata-mata. Masya Allah, kelebihan air Zamzam situ. Maka Sayyidina Abu Dzar Al-Ghaffari dapat bertahan tinggal di kota Mekah dengan berbekalkan air Zamzam semata-mata. Lalu setelah berjumpa pada satu hari itu, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kaabah, maka telah peluklah agama Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghaffari pun telah masuk Islam ketika itu. Maka Rasulullah pun menyuruh agar Sayyidina Abu Dzar pulang ke kaumnya Ghaffar, ke kampungnya. Sayyidina Abu Dzar bernekat, aku tidak mahu pulang kecuali setelah aku mengumumkan keislaman aku di khalayak ramai. Maka dia pun terus ke Kaabah dan mengumumkan Islamnya di khalayak ramai, mengatakan aku telah masuk Islam. Dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Maka orang di situ, orang kafir Quraisy Mekah pun marah lalu memukulnya dan ditahan oleh Saidina Abbas pada ketika itu. Kemudian datang lagi keesokan harinya, Sayyidina Abu Dzar mengulangi perkara tersebut, mengisytiharkan keislamannya kepada orang ramai. Dan setiap kali dia melakukan sedemikian, Sayyidina Abbas akan membantu untuk melindungi beliau, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghaffari, dan mengatakan, kamu tidak kenal siapa ni Abu Dzar? Abu Dzar ni daripada kaum Ghaffar. Kaum Ghaffar inilah di antara kawasan yang di mana orang-orang Mekah akan melalui kawasan tersebut. Dan kaum Ghaffar membantu
mereka-mereka yang melakukan perniagaan untuk yang mereka berjalan ke negara Syam contohnya. Jadi Sayyidina Abu Dzar, itulah semangat Sayyidina Abu Dzar, seorang sahabat yang di mana semangatnya bukan hanya beriman kepada Rasulullah, memasuki agama Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia berani mengisytiharkan keislamannya. Pada waktu itu kita tahu masa yang sukar dan sulit bagi umat Islam apabila mereka memasuki agama Islam. Kemudian ketika Sayyidina Abu Dzar pulang ke kotanya, maka dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saudaranya, itu Anis yang awal tadi yang mengkhabarkannya berkenaan dengan Rasulullah. Maka Sayyidina Anis pun masuk Islam di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang ibunya pula. Abu Dzar membawa ibunya pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ibunya masuk Islam. Kemudian dibawa kaumnya pula, kaum Ghafar, untuk berjumpa dengan Nabi. Maka sebahagian daripada kaum Sayyidina Abu Dzar ni, daripada kaum Ghafar, memasuki agama Islam. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka seluruh kaum Ghafar telah pun memasuki Islam. Setelah penghijrahan Nabi ke kota Madinah, kaum Ghafar pun keseluruhannya telah pun memasuki agama Islam. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berdoa dengan mengatakan ghafarallahu laha. Kaum Ghafar, muka Allah SWT mengampunkan mereka semua. Ini adalah yang antara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ghafar, dan juga atas keberkatan dan kelebihannya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghafari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghafari ini meninggal pada tahun antara 31 hingga 32 Hijrah, dan Sayyidina Abu Dzar ini juga telah mengumpulkan sebanyak 200 hadis, 281 hadis. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sikit sebanyak berkaitan dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghafari. Maka dua sahabat yang kita sebut ini, iaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghafari atau namanya Jundub bin Janadah, kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan dua hadis ini. Bila kita lihat hadis ini, pertamanya kita lihat bahawasanya mereka berdua meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Okay. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana jua kamu berada. Maka kita lihat siapakah hadis ini ditujukan. Maka ulama hadis berpendapat, ada beberapa pendapat di sini. Kemungkinan mereka mengatakan kemungkinan Sayyidina Abu Dzar yang bertanya, maka dijawab oleh Rasulullah SAW dan didengari oleh Sayyidina Mu'adz, ataupun sebaliknya, Sayyidina Mu'adz yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian dijawab oleh Rasulullah dan didengari oleh Sayyidina Abu Dzar, ataupun kedua mereka sahabat ini terdengar seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ataupun kedua-dua mereka inilah yang bertanya dan mendapat jawapan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana jua kamu berada. Ini adalah di antara jawami'ul kalim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud jawami'ul kalim di sini adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedikit tetapi membawa makna yang menyeluruh, yang syamil, membawa makna yang sangat luas dengan kata-kata yang sedikit. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita lihat maksud takwa ini sangat luas. Maksud takwa ini juga sangat mendalam. Dan takwa ini kita boleh terangkan definisi takwa adalah dengan cara yang mudah. Kita memahami takwa adalah perkara-perkara yang patut kita buat, kan, perkara-perkara yang patut kita buat, perintah, menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang patut kita jauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah yang harus kita lakukan, dan setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita jauhkan. Ini adalah definisi takwa yang mudah kita memahaminya. Dan akan tetapi para ulama juga mendefinisikan takwa dengan berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai definisi yang lain.
yang tetapi secara umumnya ianya dimaksudkan adalah, yang kita boleh maksudkan adalah kesemua makna definisi takwa ini berbalik kepada inti di mana kita harus melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat satu definisi daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang masyhur. Bila ditanyakan berkenaan dengan apakah itu takwa wahai Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa ya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaah bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, iaitu rasa takut minal jalil kepada Allah. Al-jalil itu adalah sifat nama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-khawfu minal jalil wal amal bit tanzil, dan kita beramal dengan apa yang telah diturunkan daripada Al-Quran dan juga utusan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi al-khawfu minal jalil, kita rasa takut dengan Allah, wal amal bit tanzil, kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal qanaah bil qalil, dan kita rasa cukup dengan apa yang ada ataupun dengan yang sedikit. Qanaah itu kita rasa cukup walaupun dengan sedikit, bil qalil. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan persiapan li yaumir rahil, persiapan untuk hari akhirat kelak, persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah definisi takwa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Memang ulama ada beberapa macam bentuk definisi ketakwaan. Di antaranya juga bila kita lihat bagaimana Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali mengatakan takwa itu seumpama peti, peti yang kita sayang, yang di dalam peti itu bukan hanya ada jauhar, bukan hanya ada permata, ada berlian, tetapi ada rezeki, dan kita boleh ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita maksudkan di sini adalah kita boleh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakwaan tersebut, kerana ianya dicampurkan kebaikan dunia dan akhirat pada ketakwaan kita, pada takwa tersebut. Ini adalah bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan kanzun aziz, peti yang sangat disayangi, kerana di dalamnya ada rezeki, ada perkara-perkara yang baik, dan juga ia digabungkan dunia dan akhirat bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ianya membuahkan bermacam-macam perkara, bermacam-macam faedah dan manfaat. Dan selain daripada kita beriman kepada Allah, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, antaranya kita kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang masyhur yang kita selalu dengar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman, yattaqillah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya jalan penyelesaian kepada apa jua perkara, apa jua masalah. Wa yarzuquhu, dan memberikannya rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak ada, min haitsu daripada mana, daripada apa jua cara yang tidak dapat kita bayangkan, gambarkan. Ini adalah di antara kelebihan ketakwaan seseorang itu, ianya membukakan pintu rezeki kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala dari apa jua sudut dan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada hamba tersebut dengan ketakwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT menyebutkan juga bahawasanya in akramakum, Allah SWT berfirman, in akramakum indallah atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah SWT mengkaitkan kemuliaan seseorang hamba dengan ketakwaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga barang siapa yang bertakwa, Allah SWT akan memeliharanya juga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Dalam surah Al-Imran Allah Taala berfirman, barang siapa yang tasbiru, yang bersabar, wa tattaqu, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la yaduruhum kaiduhum syai'a, tidak akan memudaratkan
apa jua bentuk kemudaratan bagi orang tersebut daripada sesiapa pun. Ini adalah di antara kelebihan orang yang bertakwa, itu dia mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana objektif seorang hamba ataupun tujuan seorang hamba tersebut bila melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita lihat bagaimana bila Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa, Allah SWT mengaitkan untuk kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kita dalam ayat yang masyhur berkenaan dengan kewajipan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, firman Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah wajib ke atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan bila kita beriman kepada Allah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah di antara faedah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bukan hanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, di mana jua kita berada. Ini adalah di antara perkara-perkara yang harus kita lakukan fis-sir wal alaniyah. Bila kita di khalayak ramai ataupun bila kita bersendirian. Ini adalah sebenar-benar ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, bila dia contohnya mendirikan solat di khalayak ramai, ataupun dia mendirikan solat dengan sendirinya tanpa khalayak ramai, tanpa di hadapan orang ramai, solatnya sama. Solatnya sama dari segi khusyuknya, dari segi persiapannya, dari segi approach dia untuk mendirikan solat. Dia bukan bila dia khalayak ramai, dia membuat persiapan yang sangat gah dengan cara pakaiannya, cara dia mendatangi solat, caranya mendirikan solat tersebut dengan penuh khusyuk. Tapi kalau dia di rumah contohnya sendiri, dia tak ada rasa khusyuk sama seperti dia di khalayak ramai. Dia tak ada rasa mendatangkan solat dengan rasa semangat dan ta'zim kepada Allah SWT, seperti mana dia mendirikan solat bila dia berada di khalayak ramai. Na'udzubillah min zalik. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bila kita bertakwa kepada Allah, kita rasa takut dengan Allah, kita mengamalkan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita rasa ianya adalah pada setiap waktu dan ketika. Bukan hanya di khalayak ramai, tetapi bila kita berada pada masa kita bersendirian. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala di mana jua kita berada. Dan ini adalah satu perkara yang kita lihat bagaimana kita di zaman moden ini, di zaman sekarang ni, kita lihat kita juga ada ujian di mana kita harus bertakwa kepada Allah. Bukan hanya kita di tempat kerja kan, tetapi bila kita di tempat kerja bersama dengan keluarga, dan juga bila kita berada di platform media sosial. Kita berada di platform media sosial yang selalu digunakan oleh semua lapisan masyarakat, yang muda hinggalah yang tua. Kita juga ada tanggungjawab untuk rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya setiap pergerakan yang kita lakukan, setiap perbuatan, khususnya media sosial itu akan dipertanggungjawabkan, dan kita harus rasa takut akan perkara yang dijauhi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan walaupun di media sosial. Walaupun kita lihat orang tak nampak kan apa yang kita post, orang tak tahu apa yang kita komen, sama ada di Facebook ataupun di YouTube ataupun di Instagram ataupun di Twitter. Akan tetapi kita juga harus mengambil pendekatan ketakwaan juga sama walaupun di media sosial di zaman sekarang ni. Ini adalah di antara cabaran-cabaran kita lah pada masa sekarang ni, untuk kita bertakwa di mana jua kita berada walaupun di platform social media yang ada sekarang ini. Ittaqillah haitsu ma kunta.
Kemudian kita lihat bagaimana seterusnya hadis ini menerangkan berkenaan dengan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk susulilah, kita menyusul, susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya ia akan memadamkannya, yakni memadamkan kejahatan tersebut. Jadi bila kita sebagai seorang manusia, mesti kita akan melakukan kesilapan, mesti kita akan melakukan kesalahan dari masa ke semasa, kerana ini adalah lumrah manusia yang serba kekurangan, yang tidak sempurna, pasti akan melakukan kesilapan, pasti akan melakukan kesalahan. Jadi dengan itu kita tidak putus-putus untuk melakukan kebaikan juga, kerana insya-Allah dengan kebaikan yang kita lakukan ini, moga-moga ini dapat menghapuskan kesalahan yang telah kita buat. Di sini Rasulullah SAW mengatakan tamhuha, memadamkan kesalahan tersebut, memadamkan kejahatan tersebut dengan kebaikan yang kita lakukan. Kesalahan yang bagaimana yang kita boleh padamkan dengan kebaikan kita? Semua kesalahan, semua dosa-dosa yang kita buat, adapun dosa-dosa yang kecil itu yang kita buat, moga-moga ini dapat dipadamkan dengan kebaikan kita. Ataupun dosa-dosa yang besar, na'udzubillah, seseorang itu melakukannya, moga-moga kita harap jika ianya tidak dapat memadamkannya secara total, ia dapat mengurangkan kesalahan tersebut, mengurangkan dosa tersebut. Dan harap-harap kita dapat memperbaiki diri kita untuk menambahkan kebaikan lebih daripada keburukan, ataupun lebih daripada melakukan kejahatan. Di sini kita lihat ada balance di sini. Tidak bermakna kita boleh teruskan melakukan kejahatan, dan kita mengharapkan kebaikan itu menghapuskan kejahatan kita. Akan tetapi di sini adalah satu dorongan untuk kita untuk terus melakukan kebaikan, tidak putus untuk melakukan kebaikan, kerana kebaikan itulah yang akan membawa kita ke syurga Allah SWT, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebaikan itu yang menambahkan ganjaran pahala kita di akhirat kelak. Setiap keburukan yang seorang hamba itu lakukan itu dibalas dengan satu kesalahan. Setiap dosa dibalas dengan satu kesalahan. Akan tetapi setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu dibalas dengan 10 kebaikan, dengan 10 ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berharap dengan adanya kebaikan yang kita lakukan saban hari, setiap ketika itu dapat menghapuskan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita. Setiap hari itu pasti kita akan melakukan dosa-dosa ataupun kesalahan. Kita mungkin ada niat yang tidak baik, kita mungkin ada percakapan yang tidak baik, kita mungkin ada perasaan iri hati ataupun hasad kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kita mungkin ada rasa berdoa yang tidak baik kepada orang lain. Jadi itu semua kesalahan yang kita lakukan sepanjang hari. Tidak dinafikan, tidak boleh lari daripada kesilapan dan kesalahan. Kita harap-harap dengan contohnya zikir yang kita lakukan kepada Allah pada setiap selesai solat contohnya, dapat menghapuskan dosa-dosa sedemikian. Dan kita berharap juga Allah SWT menerima taubat kita, khususnya kepada dosa-dosa yang besar. Mereka yang melakukan dosa besar harap dapat bertaubat kepada Allah SWT, dan moga-moga Allah SWT menerima taubat kita dan menambahkan lagi pahala ganjaran kita. Neraca kebaikan tu makin berat daripada kejahatan. Jadi tidak hanya kita fokus kepada perkara yang wajib, kewajipan kepada Allah SWT, seperti contoh kita solat 5 waktu, kita berpuasa, kita menunaikan zakat, tetapi kita tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap itulah yang juga akan membantu kita menambahkan neraca kebaikan kita daripada dosa-dosa kesilapan yang kita lakukan. Jadi insya-Allah kita dapat membantu diri kita sendiri dahulu. Kita bantu diri kita untuk menyelamatkan diri kita daripada melakukan dosa dan mengurangi kesilapan dan dosa tersebut dan menambahkan kebaikan. Jadi jangan kita rasa aku ni selalu buat dosa sahaja kan, aku buat kebaikan pun tak guna. Setiap kali aku buat dosa,
Aku nak buat kebaikan hanya untuk menghilangkan dosa aku. Jadi aku ni adalah seperti seorang yang hipokrit contohnya. Ni adalah di antara perkara-perkara yang mungkin dipikirkan oleh sebagian orang. Dia rasakan kalau kita selalu buat dosa, buat kesalahan, tapi kita rasa kita buat kebaikan jugalah. Tapi kita rasa diri kita ni hipokrit. Sebab apa? Sebab aku ni buat kesalahan tapi aku buat kebaikan. Jadi seperti tidak ada makna bagi kebaikan tersebut. Kerana dia selalu buat perkara yang salah. Buat apa dia buat perkara yang baik? Jadi fikiran ini sebenarnya semata-mata adalah tipu daya syaitan kepada kita. Syaitan ni dia nak bawa orang semua ke mana? Dia nak bawa orang semua ke neraka. Jadi dia tidak suka, syaitan tidak suka Bani Adam itu membuat kebaikan sama sekali. Maka hasutan syaitan ini adalah untuk kita tidak melakukan kebaikan sama sekali. Maka bila kita katakan, tak perlulah buat baik sedangkan aku buat dosa, kan? Tak perlulah buat baik sedangkan aku selalu buat dosa, selalu buat kesalahan. Buat apa aku nak buat baik? Aku ni seorang yang hipokrit saja. Orang yang bermuka-muka. Itu tipu daya syaitan kepada kita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dalam hadis ini untuk melakukan kebaikan. Setelah kita melakukan kesilapan, susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya dan moga-moga ianya dapat dihapuskan, dipadamkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh kita untuk tetap lakukan kebaikan. Kita lihat di sini bagaimana tipu hila syaitan itu sangat licik. Jangan kita terpedaya dengan tipu muslihat mereka. Jadi kita jangan berhenti buat baik. Walaupun kita ada buat salah, tak apa, kita manusia, kita kekurangan. Jangan berhenti buat baik, buat kebaikan. Walaupun kita selalu sering membuat kesilapan dan dosa. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga Allah SWT mengampunkan dosa kita dan moga kita bertambah ganjaran pahala kita dengan kebaikan yang kita lakukan, insya-Allah. Wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan yang seterusnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah di antara perkara yang sangat kita inginkan bagi diri kita dan semua orang. Tidak ada orang di dalam muka bumi ini yang tidak suka dengan orang yang baik akhlak dan budi pekertinya, dan dia juga ingin menjadi seperti orang tersebut. Saya pasti tidak ada orang pun yang mengatakan aku tidak suka orang yang akhlaknya baik, aku tidak ingin menjadi orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kebanyakan rata-rata mengikut fitrah semula jadi seorang manusia itu, dia pasti sukakan kebaikan dan pasti sukakan orang yang berakhlak baik. Dan dia pasti juga menginginkan, walaupun mungkin dia tak mampu, tapi dia menginginkan untuk menjadi seperti orang tersebut yang mempunyai akhlak yang baik. Dan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diutuskan untuk menyempurnakan martabat akhlak, untuk menjadi contoh kepada kita, untuk menjadi insan yang mulia dan akhlak yang baik. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'aitsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan martabat akhlak. Maka kita ingin ingin menjadi orang yang baik, ingin mempunyai akhlak yang baik, kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya baginda, dan mencontohi mereka yang mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak baginda. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tidak ada perkara yang lebih berat di neraca mizan kita melainkan khuluq hasan, melainkan akhlak yang baik. Inilah di antara maksud baginda sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara yang lebih berat pada neraca mizan kita selain daripada al-husnul khuluq. Maka husnul khuluq ini adalah di antara perkara-perkara yang patut kita bekerja, kita berusaha untuk mendapatkannya. Di antara sebab-sebab
kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk syurga. Dan antara sebab yang utamanya bila ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang membuatkan ramai orang itu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dijawabnya Rasulullah SAW dengan dua perkara, iaitu taqwallah wa husnul khuluq. Takwanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhlak yang baik. Ini dua perkara yang menjadi sebab utama, punca utama banyak orang daripada kalangan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak ada sebab untuk kita tidak melakukan kebaikan ataupun tidak berakhlak mulia, kerana itulah sebaik-baiknya, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik karakter, sebaik-baik etika adalah yang mulia, yang baik, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain dengan sanad yang hasan, sanad yang baik, diriwayatkan daripada Hasan Al-Hasan Anil Hasan Anil Hasan Anil Hasan an Jaddil Hasan qala inna ahsanal hasan khuluqul hasan. Sebuah hadis daripada dengan sanad yang hasan, yang baik, daripada Al-Hasan yang pertama, Sayyidina Al-Hasan Ibn Sahal. Kemudian Anil Hasan, daripada Sayyidina Hasan yang kedua, iaitu Sayyidina Hasan Ibn Dinar. Kemudian Anil Hasan yang ketiga, iaitu Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Anil Hasan, Hasan yang keempat, daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. An Jaddil Hasan, daripada datuknya Hasan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ahsanal hasan khuluqun hasan. Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan adalah akhlak yang baik. Kita lihat bagaimana indahnya hadis yang kita dibacakan tadi. Sementara tadi berkenaan dengan kebaikan, dan sebaik-baik kebaikan adalah akhlak yang baik, yang diriwayatkan oleh mereka yang bernama Hasan, daripada Hasan bin Sahal, Hasan bin Dinar, Hasan Al-Basri, kemudian Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, an Jaddil Hasan, daripada datuknya Hasan, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan sanad yang hasan juga dengan sanad yang baik, yang hasan juga. Ini adalah di antara kelebihan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu akhlak yang baik. Dan Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala mengatakan ada 4 perkara itu dinaikkan darjatnya yang kepada darjat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hamba tersebut itu kurang amalan dan ilmunya. Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya ada 4 perkara ini yang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatkan darjatnya setinggi-tinggi darjat, walaupun hamba Allah itu tersebut mungkin kurang amalan dan ilmunya. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah al-hilm, orang yang tidak lekas marah, yang boleh menahan kemarahannya dan boleh bersabar. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Yang kedua, at-tawadhu, orang yang suka merendah diri. Dia merendah diri itu adalah di antara sifat-sifat yang mulia yang boleh membantu seseorang itu dinaikkan darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada darjat yang sangat tinggi. Yang ketiga, as-sakha, orang yang sangat murah hati, murah, generous, orang yang sangat generous, orang yang sangat pemurah. Dan yang keempat, al-khuluqin hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah di antara perkara-perkara yang dapat menaikkan darjat seseorang itu kepada darjat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orangnya tidak berilmu, bukan orang yang paling berilmu, bukan orang yang paling banyak amalannya. Begitulah resam kita sebagai seorang manusia. Kita sendiri menginginkan seseorang itu mempunyai akhlak yang baik, walaupun orang itu dia tidak berpelajaran tinggi, walaupun orang itu tidak tinggi amalan ibadahnya, tapi kita suka dengan orang yang akhlaknya baik. Akan tetapi juga di sebaliknya, kita pasti tidak menggemarkan seseorang yang tidak mempunyai akhlak yang baik, walaupun orang itu sangat
tinggi ilmunya. Betul tak? Sangat besar pangkat dia. Sangat banyak dan lama ibadahnya. Tetapi tidak mempunyai akhlak yang baik. Pasti juga akan dibenci oleh orang. Tidak sesiapa pun di antara kita yang menyukakan orang tersebut. Kita lebih suka orang yang akhlaknya baik. Walaupun orang itu mungkin kurang pandai, kurang menguruskan dirinya, kurang amalannya, tetapi mempunyai akhlak yang baik. Ini adalah fitrah dan sifat semula jadi kita kepada manusia yang lain, dan kita juga inginkan mempunyai akhlak yang baik juga. Moga-moga kita dapat mencontohi semua akhlak-akhlak yang baik yang ditunjuk ajarkan oleh kita, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan akhir kata kita lihat di antara kelebihan hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi, di antara rahsia di sebalik faedah-faedah dan manfaat daripada hadis yang kita bacakan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana jua kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kamu susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya dapat memadamkannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kita berakhlak dengan bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik. Sesungguhnya hadis ini memberitahukan memberitahukan kepada kita berkenaan dengan hak-hak yang patut kita lakukan, yang patut kita tegakkan. Yang pertama, hak kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqullah. Bila kita membaca hadis ittaqillah, bertakwalah kepada Allah di mana jua kamu berada, di mana jua kita berada. Ini adalah kewajipan kita untuk menegakkan hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak kita kepada diri kita sendiri. Bila kita membaca hadis atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kita susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya dapat memadamkan kejahatan tersebut. Ini hak kepada diri kita sendiri. Kita sebagai manusia Allah, bukan hanya kita ada hak dengan Allah SWT, kita ada hak dengan diri kita untuk pastikan kita menjadi orang yang baik. Kita menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita daripada dosa kita. Ini adalah hak seorang hamba kepada dirinya, setelah hak seorang hamba kepada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hakul ibad alal ibad, hak seorang hamba dengan hamba-hamba yang lain, hak manusia dengan manusia yang lain, iaitu bila kita membaca wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan orang dengan akhlak yang baik. Ini adalah hak kita dengan orang lain. Bila kita bermuamalah, kita bergaul dengan orang, itu adalah kewajipan kita untuk bergaul dengan mereka, dengan akhlak yang baik. Kita menunjukkan, memaparkan akhlak-akhlak yang mulia sejajar dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah hak yang ketiga, iaitu hak kita dengan manusia yang lain, dengan hamba Allah yang lain. Jadi ini adalah di antara rahsia hadis ini, di antara kelebihan hadis ini, memberitahu kita akan tiga hak tersebut. Dia mengumpulkan dalam satu hadis. Ini adalah di antara kita sebutkan pada awal tadi, itulah jawami'ul kalim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya dalam hadis ini menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk kita berbuat baik, nescaya dapat menghapuskan kesalahan yang kita lakukan, untuk berakhlak baik. Sebenarnya hadis ini adalah menunjukkan kepada kita akan hak-hak yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hak kita kepada Allah, hak kita kepada diri kita sendiri sebagai seorang hamba Allah, dan hak kita kepada hamba-hamba Allah yang lain, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan pembacaan hadis kita pada hari ini, insya-Allah dapat kita amalkan, dapat kita meraih faedah dan manfaat bersama, dan kita harap dapat kita sedikit sebanyak kita berusaha untuk mengamalkan, insya-Allah, dengan hadis ini, dengan apa yang telah kita pelajari, insya-Allah taala. Sebelum kita akhiri, ingin saya
menyebutkan sekali lagi, mengingatkan sekali lagi bahawasanya kitab kita yang kita baca untuk kuliah duha ini telah pun dijual, insya-Allah. Kitab Mukhtarul Hadithus Syarif ini, hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah pun dijual insya-Allah oleh Masjid Darul Ma'mur. Bagi sesiapa yang berminat untuk membelinya, boleh dapatkan di pada link yang akan tertera di dalam poster ataupun pada video yang kita lihat tonton pada sekarang ini, insya-Allah. Cuba dapatkan link tersebut, dan dalam link tersebut akan ada beberapa maklumat yang perlu kita penuhkan dan isikan. InsyaAllah kita boleh ikut cara-cara pembayarannya melalui pautan yang diberikan itu, insyaAllah. Dengan pembelian kitab ini, moga-moga kita dapat meneruskan pengajian kita pada hadis yang keempat di bulan hadapan, dengan hadis-hadis yang selanjutnya dapat kita ikut serta, dapat kita melihat hadis dan membacakannya bersama, dapat kita meraih manfaat daripada hadis yang akan kita baca, dapat kita mencatat kebaikan-kebaikan dan faedah-faedah daripada hadis-hadis yang akan kita baca. Dalam masa yang sama, dapat kita beramal, dapat kita membantu Masjid Darul Ma'mur dalam projek pembinaan semula Masjid Darul Ma'mur, insya-Allah subhanahu wa taala. Kerana sebahagian daripada pembelian kita, harga daripada pembelian kita ini akan kita salurkan kepada projek pembinaan Masjid Darul Ma'mur, insya-Allah subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.